Hai semua, saya Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan esei bab 3 Perubahan Keseimbangan Ekonomi 4 Sektor. Bahagian ini merupakan bahagian yang kedua. Sekiranya anda belum lagi tonton video yang lepas, sila klik kepada penjuru kanan di sebelah atas dan lihat kepada bahagian yang pertama terdahulu. Soalannya iaitu di mana berbantukan gambar raja suntikan bocoran JW, jelaskan bagaimana devaluasi dapat mengurangkan pengangguran. 10 markah. Soalan ini merupakan klon STPM 2014, soalan 24. Huraian devaluasi dapat mengurangkan pengangguran iaitu yang pertama iaitu keseimbangan asal dicapai pada titik E0, I campur G campur X0 sama dengan S campur T campur M0 pada Y0. Langkah yang kedua iaitu situasi dan peralihan, iaitu apabila ekspor meningkat. Devaluasi akan menyebabkan ekspor meningkat. Dengan itu, fungsi ekspor beralih ke atas. Pada masa yang sama, devaluasi akan menyebabkan import menurun. Dengan itu, fungsi import beralih ke bawah. Langkah yang seterusnya iaitu ekspor meningkat dan import turun bersama-sama. Seterusnya, langkah yang ketiga iaitu proses. Pada Y0 berlakunya lebihan suntikan, stok berkurang, firma meningkatkan keluaran. Langkah yang keempat iaitu keseimbangan, di mana ia dicapai di titik E1 pada I campur G campur X1 sama dengan S campur T campur M1 pada Y1. Langkah yang kelima iaitu kesannya, di mana pendapatan negara meningkat. Sila ikuti step by step iaitu ASPPKK, asal, situasi dan peralihan, proses, keseimbangan dan kesan. Baik, sebelum kita mula untuk melukiskan raja, yang pertama sekali kita akan melabelkan paksi iaitu paksi X sebagai pendapatan negara Y. Paksi Y sebagai JW ataupun bocoran, suntikan. Seterusnya, kita akan melabelkan titik asalan sebagai sifar. Step yang pertama, lukiskan garisan J0 sama dengan I campur G campur X0. Step kedua, lukiskan W0 sama dengan S campur T campur M0. Langkah yang ketiga, labelkan titik E0 dan lukiskan garisan putus-putus ke bawah dan labelkan Y0. Langkah yang keempat iaitu lukiskan apabila ekspor meningkat, lukiskan garisan iaitu J1 sama dengan I campur G campur X1. Langkah yang kelima iaitu apabila import turun, di mana langkah yang kelima lukiskan garisan W1 sama dengan S campur T campur M1. Langkah yang keenam iaitu lukiskan titik keseimbangan E1 dan lukiskan garisan putus-putus ke bawah dan labelkan sebagai Y1. Seterusnya, langkah yang terakhir kita akan melabelkan perubahan Y iaitu Y0 meningkat kepada Y1. Raja ini 2 markah. Kesan devaluasi iaitu yang pertama apabila ekspor meningkat, import menurun.
kita mendapati bahawa I, G dan X meningkat, S, T dan M menurun, di mana ekspor beralih ke atas, manakala import beralih ke bawah. Dengan itu, ia akan menyebabkan ekspor yang beralih ke atas, iaitu I campur G campur X menjadi I campur G campur X1. Sementara apabila import turun, S, T dan M menjadi S campur T campur M1. Langkah yang keempat iaitu kesannya pendapatan negara meningkat, Y naik. Yang kelima iaitu kesan dari segi pengangguran, iaitu pengangguran menurun. Baik, yang pertama, keseimbangan asal. Keseimbangan asal dicapai pada titik E0 apabila I campur G campur X0 sama dengan S campur T campur M0, di mana J0 sama dengan W0 pada pendapatan negara Y0. Satu markah. Langkah yang kedua iaitu situasi dan peralihan. Apabila devaluasi dijalankan, nilai ringgit mengalami penurunan, maka secara relatifnya harga barang ekspor negara di pasaran antarabangsa menjadi murah, manakala harga barang yang diimport menjadi lebih mahal. Satu markah. Baik, keluk suntikan beralih ke atas dari I campur G campur X0 iaitu J0 ke I campur G campur X1 iaitu J1. Satu markah. Dan keluk bocoran beralih ke bawah dari S campur T campur M0 iaitu W0 ke S campur T campur M1 iaitu W1. Satu markah. Langkah yang ketiga iaitu proses. Pada tingkat pendapatan negara Y0 berlaku lebihan suntikan, satu markah, dan stok berkurang. Ini mendorong firma meningkatkan keluaran, satu markah. Langkah yang keempat iaitu keseimbangan, di mana proses ini berterusan sehingga keseimbangan baharu dicapai di titik E1 apabila I campur G campur X1 iaitu J1 sama dengan S campur T campur M1 iaitu W1 pada pendapatan negara Y1. Satu markah. Yang kelima iaitu kesan. Kesannya, pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1. Peluang pekerjaan bertambah dan pengangguran berkurang. Satu markah. Ringkasan kesan devaluasi iaitu X naik, M turun. Yang pertama iaitu asal, di mana E0, J0 sama dengan W0 pada Y0. Langkah yang kedua iaitu situasi dan peralihan, di mana X naik, fungsi J beralih ke atas, M turun, fungsi W beralih ke bawah. Dengan itu, X naik dan M turun. Langkah yang ketiga iaitu proses. Lebihan suntikan berlaku pada Y0, stok berkurang, firma meningkatkan keluaran.
Langkah yang keempat iaitu keseimbangan berlaku di titik I1 pada J1 sama dengan W1 pada Y1. Yang kelima iaitu kesannya pendapatan negara meningkat, pengangguran berkurang. Ikuti step by step iaitu A. Asal, SP. Situasi peralihan, P. Proses, K. Keseimbangan, K. Kesan, ASPPKK. Masteri konsep pendekatan JW, kesan daripada devaluasi, iaitu keseimbangan asal di titik I0, J0 sama dengan W0 pada Y0. Apabila berlakunya kesan devaluasi, RM turun nilai. Dengan itu, harga ekspor murah, harga import mahal. Dengan itu, ekspor akan meningkat iaitu daripada J0 menjadi J1, import akan turun iaitu daripada W0 menjadi W1 iaitu M mengalami penurunan. Yang terakhir iaitu pada Y0, kita mendapati bahawa suntikan melebihi daripada bocoran, iaitu ketidakseimbangan berlaku dan Y cenderung untuk naik sehinggalah mencapai Y1, iaitu perubahan Y daripada Y0 menjadi Y1. Kesan akhirnya iaitu pengangguran berkurang, di mana apabila pendapatan negara meningkat, guna tenaga meningkat, pengangguran berkurang. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih. Bye-bye.